Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian hadis yang bertajuk Yang Muda Dikasihi, Yang Tua Dihormati. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran berkaitan dengan hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati, cikgu ingin menerangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hadis. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Cikgu ulang sekali lagi. Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Jelas ya murid-murid? Hadis ini adalah perkara yang penting kerana hadis adalah sumber yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Hadis ni berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Contohnya dalam Al-Quran menjelaskan sesuatu hukum dan perinciannya ada di dalam hadis. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang terakhir, telah meninggalkan kita dua benda ini, iaitu Al-Quran dan hadis, yang mana kita sebagai umat Islam dan umat Nabi Muhammad SAW perlu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, mari kita baca bersama-sama hadis yang kita hendak pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Kita ulang sekali lagi ya murid-murid. An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibni Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Cikgu ulang sekali lagi. Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, hadis ini sebenarnya hendak mengajar kita supaya menghormati orang yang lebih tua dan mengasihi orang yang muda. Kita hendaklah sama-sama saling kasih sayang dan saling menghormati antara yang muda dan yang tua. Nabi kata apa? Bukan daripada golongan kami. Bukan daripada golongan kami ini maksudnya bukan daripada golongan umat Nabi Muhammad.
Kita ni kan umat Nabi Muhammad. Nabi kata, dia bukan daripada golonganku. Siapa yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan menghormati orang yang tua. Siapa yang tak mengasihi orang muda dan siapa yang tak menghormati orang yang tua, maka dia bukan daripada golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah murid-murid, begitu pentingnya kita mengasihi orang yang muda dan menghormati orang yang tua. Baik murid-murid. Jadi macam mana kita nak lakukan mengasihi yang muda dan menghormati yang tua? Contohnya mengasihi adik-adik kita dan menghormati kedua ibu bapa kita. Bagaimana caranya? Baik, kita akan belajar satu-satu. Yang pertama, cikgu akan terangkan bagaimana adab mengasihi orang yang muda. Yang pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Berbicara dengan nada yang mesra. Bercakap dengan adik kita dengan cakap yang seronok, yang gembira. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik antara orang muda. Mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Kita hendaklah sentiasa berbuat baik dengan orang yang lebih muda. Jangan sentiasa bergaduh. Kalau dengan adik tu jangan sentiasa berebut sesuatu. Kita kena mengalah. Yang tua perlu mengalah dengan yang muda supaya mendapat hubungan yang baik antara kita. Baik, seterusnya yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Menasihati dengan kata-kata yang baik. Apabila yang muda itu buat kesalahan, maka kita hendaklah tegur dengan secara berhikmah, dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar. Baik, seterusnya yang keempat, menunjuk contoh teladan yang baik. Menunjuk contoh teladan yang baik. Sebagai seorang yang dewasa, kita perlulah menunjukkan contoh perangai akhlak yang baik kepada yang muda. Kerana yang muda ini boleh ikut apakah kelakuan baik yang kita lakukan. Baik, seterusnya yang kelima, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kita hendaklah melihat adik-adik kita dengan penuh kasih sayang. Jangan kita lihat dengan kebencian. Tak suka. Tak boleh macam itu. Kita kena lihat dengan kasih sayang. Sentiasa bermesra dengan mereka. Itulah dia adab kita mengasihi orang yang lebih muda daripada kita. Jadi seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana pula kita nak menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya kakak kita, abang kita, terutamanya kedua orang tua kita, ibu ayah kita. Jadi yang pertama, kita hendaklah memanggil dengan panggilan terhormat. Memanggil dengan panggilan yang terhormat. Kita kena panggil abang ataupun kakak. Kita panggil ayah, mama. Itu adalah panggilan yang terhormat. Kita tidak boleh panggil secara kasar. Kita panggil hoi saja. Itu tidak dibenarkan. Baik, seterusnya yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Meminta nasihat dan bimbingan. Kepada orang tua inilah kita nak minta nasihat, nak minta bimbing. Dengan ayah, dengan ibu, bimbinglah kita dari segi pembelajaran, dari segi akhlak kita, kelakuan kita. Kita minta kat dia, ayah, ibu, bagaimana hendak menjadi pelajar yang baik, macam mana nak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita minta nasihat daripada kedua ibu ayah kita. Baik, seterusnya perkara yang ketiga, dahulukan orang tua dalam semua hal. Dahulukan orang tua dalam semua hal. Kita kena utamakan yang tua dulu. Contohnya dalam meja makan, kita kena dulukan ayah dulu untuk ambil makanan. Kita sebagai anak-anak perlu tunggu. Itu dia cara kita hormati orang yang lebih tua.
Seterusnya yang keempat, taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua. Taat ni maksudnya patuh. Segala apa suruhannya kita lakukan dengan baik. Seterusnya yang kelima, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Segala tutur kata, perbuatan kita hendaklah buat dengan baik dan bercakap dengan lemah lembut dengan kedua ibu bapa kita dan orang yang lebih tua daripada kita. Dan seterusnya yang keenam, iaitu kita perlu ringan tulang untuk membantu. Ringan tulang untuk membantu. Contohnya di rumah, kita ringankan tulang kita untuk membantu kedua ibu bapa kita di rumah. Sebagai contoh, basuh pinggan selepas makan. Itu perkara mudah yang kita boleh buat untuk meringankan beban tugas ibu dan ayah. Baik, seterusnya, sopan santun dalam berbicara. Sopan santun dalam berbicara. Bila kita nak bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, dengan kakak kita, dengan ayah ibu kita, dengan guru kita, kita hendaklah bercakap dengan sopan santun, dengan nada suara yang lembut. Itulah cara yang terbaik. Jangan berkata kasar ataupun bercakap dengan perkataan yang kesat. Dan yang terakhir, adab menghormati orang yang lebih tua adalah dengan memberi salam ketika berjumpa. Kita jumpa cikgu, kita perlu beri salam kepada cikgu. Assalamualaikum cikgu. Itu dia adab menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Baiklah murid-murid, seterusnya cikgu akan menerangkan apakah kesan kita mengasihi orang yang lebih muda dan kesan menghormati orang yang lebih tua. Kesan mengasihi orang yang lebih muda, yang pertama, kita disayangi dan dihormati. Disayangi dan dihormati. Adik-adik kita sayang kat kita, hormat kat kita. Yang kedua, keluarga hidup bahagia. Keluarga hidup bahagia. Tidak ada pergaduhan, tidak ada perselisihan faham antara adik-beradik. Manakala yang ketiga, masyarakat hidup aman. Masyarakat hidup aman. Apabila keluarga bahagia, maka masyarakat sekeliling pun akan hidup aman dan damai. Yang keempat, orang muda lebih sopan. Orang muda lebih sopan. Kerana apa? Kerana dia mencontohi yang tua. Yang tua ni melakukan perkara-perkara yang baik, maka yang muda pun ikut. Jadi mereka juga akan berkelakuan baik. Yang kelima, wujud kerjasama dalam semua urusan. Wujud kerjasama dalam semua urusan. Apabila mereka saling sayang menyayangi, saling faham memahami, segala perkara yang perlu dilakukan bersama akan mudah dilakukannya. Baiklah, itu dia kesan mengasihi orang yang lebih muda. Manakala kesan menghormati orang yang lebih tua pula ialah yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dan yang tua. Sama juga, dia akan wujud rasa kasih sayang antara yang muda dan yang tua. Dan yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Kehidupan lebih diberkati. Apabila wujud kasih sayang, dalam satu rumah tu berkasih sayang, hidupnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Memperoleh ketenangan jiwa. Jadi apabila kita dapat keluarga yang bahagia, keluarga yang tidak bergaduh dan berselisih faham, jadi jiwa kita tenang, hati kita jadi tenang.
Dan yang keempat, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasihi Allah dan Rasulnya. Sememangnya Allah suka pada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita cara-cara berbuat baik kepada orang tua. Dan yang kelima, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Kita hidup dalam masyarakat yang aman dan damai. Baik, itu je kesan mengasihi orang yang lebih muda dan kesan menghormati orang yang lebih tua. Semuanya adalah perkara-perkara kebaikan yang kita akan perolehi sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang cikgu ajar tadi, iaitu dengan menghormati yang tua dan mengasihi yang muda. Baik, cikgu harapkan perkara-perkara yang kita bincangkan tadi kita dapat lakukan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan hidup kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan murid-murid dapat memahami dengan baik apa yang cikgu sampaikan. Dan cikgu menasihatkan murid-murid supaya sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.